Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan, sidang pendengar Rumah Ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada tengah hari ini. Kita sambung pada ayat ke-12 dan seterusnya dalam surah Al-Mulk, surah ke-67. Saya menggunakan kitab tafsir Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, dan kita insya-Allah pada hari ini kita akan tengok kupasan ataupun apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ke-12 dan seterusnya sehinggalah 14, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut untuk melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Sidang pendengar Rumah Ngaji Sirampai yang dirahmati Allah sekalian, ketiga-tiga ayat ini memberikan kita satu mesej yang sangat penting. Iaitulah contohnya dalam ayat yang ke-13, wa asiru qawlakum. Ayat ini diturunkan berkenaan tentang bagaimana kaum kufar menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nuzilat fil musyrikin kanu yanaluna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khabbarahu Jibril alaihi salam fa yaqulu ba'duhum li ba'din asru qawlakum li alla yasma'u ila ilahu Muhammad. Para kaum musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berbisik-bisik, mereka perlahankan suara dan mereka berkata agar janganlah perkataan kita ni atau perancangan kita ini didengar oleh Tuhan Muhammad. Jadi ini adalah apa yang mereka rancang dan mereka menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berkuasa berbanding dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dalam bentuk berhala dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-13 ini, wa asiru qaulakum. Jadi sebagai satu sindiran, perlahankanlah suara kamu. Pelankanlah suara kamu, awijharu bihi, ataupun kuatkanlah, innahu alimum bizati sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dan apabila kita kembali kepada ayat ke-12, tuan-tuan dan puan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Orang-orang yang takut untuk melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat. Ini adalah satu poin yang saya nak tekankan pada tengah hari ini. Dr. Wahbah menulis di sini, ayu innal ladzina yakhafuna azab rabbahum wa lam yarauhu, bahawa orang-orang yang takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak melihat, sama ada tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak pun melihat azab yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan dalam bentuk azab akhirat, azab kubur, azab api neraka dan sebagainya. Fayu'minuna bihi khaufan min azabihi. Tapi mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takutnya kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, wa yakhafunallaha fi sirri wal ilmi. Dan mereka ni, kitalah orang-orang yang perlu menjadi, yang mencapai maqam ini, iaitu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Jadi ayat ini dan ayat apabila kita gabungkan dengan ayat ke-13, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa sahaja yang kita katakan, apa sahaja yang kita buat
sama adik kita dalam keadaan kita sembunyi-sembunyi menyusup ataupun dalam kita keadaan berbuat kejahatan atau kemaksiatan secara terang-terangan. Fa yakhshawna rabbahum idza kanu ghaibina 'anil nas, maka kita perlu menjadi golongan ini, iaitu golongan yang Allah sebut di sini, mereka yang takut kepada Allah sama ada kita ni dalam satu keadaan yang tidak dilihat oleh manusia, bil kaffi 'anil ma'asi wal qiyami bit ta'at. Kita menutup ataupun menghentikan ataupun menahan diri daripada melakukan maksiat dan juga kita mendirikan ketaatan haitsu la yarahum ahadun illa Allah Ta'ala. Dalam keadaan bagaimana kita berasa seolah-olah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, memerhatikan kita walaupun tak ada orang pun yang melihat kita. Ini kalau tuan-tuan puan kalau boleh saya kaitkan balik dengan sifat ataupun maqam ihsan, maqam yang perlu kita capai yang diajar daripada hadis Jibril alaihissalam, di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ma huwal ihsan. Apa itu ihsan? Iaitulah ka'annaka an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, namun jikalau kita tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita merasakan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala melihat, memerhatikan kita. Inilah maqam yang tertinggi yang kita boleh menatijahkan apabila kita melihat dalam ayat ke-12 dan 13 surah Al-Mulk ini dan juga ayat ke-14, bagaimana kita nak merasakan bahawa kita ni sentiasa dimonitor, sentiasa direkodkan. Sekarang ni alhamdulillah, dulu mungkin kita terbayang macam mana agaknya perbuatan kita direkodkan ataupun dibukukan ataupun disalin ke dalam rekod-rekod tertentu. Tapi masya-Allah di zaman sekarang ni kita dulu tak boleh nak bayangkan macam mana orang aksiden siapa salah. Sekarang ni masya-Allah hampir semua kereta dah ada dashcam. Dan dari dashcam tu boleh nampak siapa yang salah. Kereta salah ke, motor salah ke, orang depan salah ke, orang belakang salah ke. Jadi masya-Allah kita boleh melihat dengan adanya CCTV sekarang bagaimana perlakuan seorang yang dirasakan dia berbuat sesuatu orang tak nampak, rupanya di CCTV nampak. Contohnya membuang sampah merata-rata, membuang sampah keluar dari kereta, boleh direkodkan dalam CCTV. Dan dalam keadaan kita sekarang tengah bercakap tentang big data dan juga blockchain, di mana sistem blockchain ni merupakan satu simpan rekod yang sangat luas dan boleh merekodkan semua banyak sekali perkara-perkara yang berlaku di dalam dunia ini yang tak boleh dihack, tak boleh di maneuver ataupun dimanipulasi oleh tangan-tangan tertentu ataupun hacker-hacker tertentu macam mana pun. Maka blockchain tu akan kekal sebagai rekod. Masya-Allah tuan-tuan puan, mungkin terlebih dahulu daripada sebelum ni kita mungkin tak dapat nak menilai, tak nak membayangkan macam mana amalan kita direkodkan. Tapi masya-Allah dengan adanya blockchain, dengan adanya big data, dengan adanya teknologi kamera, CCTV, dashcam dan sebagainya, kita boleh nampak bayangkan kita sendiri manusia boleh merekodkan perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan apa sahaja yang berlaku di kalangan hidup kita sehari-hari. Apatah lagi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa untuk merekodkan segala apa yang kita buat setiap hari, setiap masa, setiap orang, setiap saat, without fail, without missing any minute input. Apa sahaja perkara sekecil mana sekalipun tidak akan tertinggal daripada rekod Allah Subhanahu Wa Taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dr. Wabah menyebut di sini berkenaan tentang makna. Dr. Wabah membawakan pandangan daripada Ibnu Katsir rahmatullahi alaih tentang tidakkah Allah ala ya'lamu man khalaqa, tidakkah Allah itu mengetahui berkenaan tentang semua yang dijadikan olehnya.
Ala ya'lamul khaliq khalqahu. Tidakkah Allah SWT sebagai khaliq, sebagai yang mencipta segala manusia, jin, segala makhluk di dunia ini, takkanlah Allah tak tahu apa yang kita buat, apa yang segala yang berlaku di atas muka bumi ini, di bumi, di langit dan di semua tempat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, dan kita harus ambil itu sebagai satu pegangan, satu pemahaman bahawa kita ni sentiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita beringatlah untuk kita berbuat baik, dan para ulama pun selalu mengajar macam mana kita nak melakukan satu ibadah yang berkualiti. Maka dan untuk menguji keikhlasan kita dalam berbuat ibadah adalah apabila kita melakukan sesuatu perbuatan baik itu dengan kualiti yang sama semasa kita di depan orang dan juga semasa kita tidak ada orang di sekeliling kita. Maka itulah dia test. Kita katakan acid test. Satu ujian yang cepat untuk kita boleh tahu sejauh mana keikhlasan diri kita. Saya menegur diri saya sendiri juga, tuan-tuan perempuan, banyak cabarannya dan bukan senang kita nak mencapai maqam ihsan itu. Apabila kita bersendiri, kita terbawa-bawa untuk kita lebih bermudah-mudah, kita simplify, kita cut short, kita buat ringkas-ringkas sahaja. Itu nature kita semua, kelemahan kita semua. Namun kita cuba untuk kita standardkan performance kita dalam ibadah kita, berbuat kebaikan, sama ada kita sendiri-sendiri tak ada orang nampak, ataupun apabila kita melakukan kebaikan, beribadat, solat, sedekah dan sebagainya di depan orang lain. Dan inilah antara yang diajar oleh para asatizah kita, bahawa antaranya adalah amalan qiyamul lail. Itulah yang boleh membantu kita untuk cuba meningkatkan kualiti ikhlas kita, sebab amalan qiyamul lail ni biasanya dilakukan secara bersendiri dan jarang ada orang lain yang nampak melainkan keluarga kita sendiri. Dan benchmark yang sama juga tuan-tuan perempuan dalam hal meninggalkan maksiat. Macam mana kita boleh meninggalkan maksiat dalam keadaan kita di depan orang, kita tak baca benda bukan-bukan, kita tak tengok pornografi, kita tak menipu ataupun kita tidak melaburkan duit ke dalam aktiviti-aktiviti yang tidak patuh syariah contohnya. Maka begitulah juga tindakan yang sama apabila kita berseorangan, kita mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat seperti menonton pornografi, kita berselindung di sebalik fake account dengan membuat fitnah, melakukan cacah merba, menyebabkan perbalahan di antara pihak-pihak yang bertelagah, menjadi batu api di dalam social media, berselindung di belakang fake account. Maka ini adalah perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Kita meninggalkan maksiat, sama ada kita di depan orang, sama ada kita menggunakan akaun sebenar ataupun kita menggunakan akaun yang orang tak tahu kita siapa, maka kita tinggalkan segala caci maki, kata nista dan segala kita katakan melayari laman-laman web yang maksiat, pornografi dan sebagainya. Tinggalkan. Ini adalah satu cabaran. Bukanlah saya nak kata saya ni perfect dan mampu untuk melakukan sedemikian, namun kita semua perlu berusaha dan kita mengambil pengajaran daripada ayat ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Kita nak menjadi golongan ini, mereka yang takut kepada Allah, iaitu kita nak jadi golongan ini. Kita nak takut kepada Allah walaupun dalam keadaan tidak dilihat oleh sesiapa, dalam keadaan kita tak nampak pun azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak ada pun melihat secara visual bagaimanakah azab kubur ataupun azab neraka. Maka kita nak menguasai diri kita dalam keadaan kita tidak dilihat orang, sama ada di depan mata orang ataupun di mana yang orang tak nampak, dalam memahami ataupun kita memegang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan diri kita setiap masa. Maka tuan-tuan perempuan, sama-samalah kita cuba awasi diri kita untuk kita menjaga diri kita, dan ini adalah yang akan membentuk hati nurani kita dan untuk
hati nurani kita dan untuk kita menjadi seorang yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi setakat ini tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.